Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang setia berada dalam program kita pada hari ini, Majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Hari ini kita datangkan daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam untuk kita bersama-sama melihat kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan pada hari ini, pada bulan ini, di mana kita akan melihat pada tajuk hari ini iaitu mencipta kenangan terindah. Sebagai seorang ayah, bagaimana kita ingin mencipta kenangan terindah dan ia dirakamkan di dalam Al-Quran yang sudah tentunya bagi tuan-tuan, ibu-ibu yang menemankan ayah, adik-adik, anak-anak yang menemankan bersama ayah pada hari ini, sentiasa berdoa kita ingin mencipta kenangan terindah agar kenangan itu berpanjangan hinggalah kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Abdul Karim Omar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bersama dengan Ustaz Syekh Abdul Karim Omar, di mana kita pada hari ini akan mendalami, kita akan melihat kepada satu surah terpanjang dalam Al-Quran, 286 ayat, dinamakan sebagai Sanamul Quran, puncak kepada Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Surah yang kedua, surah yang Madaniyah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan dalam surah ini kita akan lihat beberapa ayat, dan ini adalah sejajar dengan kempen ataupun dalam program Majlis Ayah ini yang diinspirasikan oleh surah At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah ahli keluarga kamu daripada bahan bakaran api neraka. Allah mengingatkan kepada ayah-ayah, pada ibu-ibu yang menemankan ayah pada hari ini, iaitu paling kurang ada tiga sudut untuk kita sama-sama melihat panduan daripada Al-Quran dalam menjaga diri dan keluarga kita. Yang pertama ialah bina syurga di rumah. Inilah yang tuan-tuan boleh lihat di Facebook Saving Families, di mana ada placard yang meletakkan kad untuk kita jadikan sebagai senarai semak. Bina syurga di rumah. Yang kedua ialah kita ingin bina rumah di syurga. Kita nak menempah syurga ataupun menempah rumah di syurga nanti dengan izin, dengan redha, dengan rahmat daripada Allah. Itu yang kita faham bahawa rahmat Allah itu yang penting untuk kita menempah rumah di syurga. Dan yang ketiganya ialah bagaimana perjuangan harian kita pada bulan Ramadan, pada zaman PKP ini, kita teruskan lagi hingga ke akhir hayat, berjuang masuk syurga sekeluarga. Inilah tiga sudut yang kita akan lihat daripada surah Al-Baqarah sebentar nanti, dan kita ingin memulakan majlis kita pada hari ini dengan melihat kepada Ummul Quran Al-Fatihah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Omar. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu adalah bacaan Al-Fatihah gaya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Ustaz ya.
Bolehlah macam tu lah. Lebih kurang gitu Ustaz ya. Kita. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ni Ustaz boleh tak perkenalkan sikit pasal bila Ustaz bersama Upin Ipin tu kan, dia sampai ke Indonesia, Ustaz dikenali dengan bacaan pelbagai imam. Boleh tak Ustaz perkenalkan sikit Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini siapa agar ayah-ayah dan juga anak ayah juga mengenali tokoh yang baik ini untuk kita contohi. Malah sebenarnya saya dengar ayah ataupun Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini didoakan oleh ayahnya, begitu ya Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang beruntung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman saya bersama dengan bacaan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi berbagai bacaan. Ada bacaan Hijaz, Sabah, Jiharkah. Tadi bacaan irama ataupun versi ataupun tarannum Hijaz. Jadi ada satu lagi bacaan dia Jiharkah. Ada satu lagi bacaan yang Syekh Sa'ad Al-Ghamidi baca lagu Bayati. Banyak punya tarannum. Tapi saya nak cerita di sini bahawa Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini adalah seorang imam di sebuah masjid, iaitu Masjid Kano di Ad-Dammam, utara negara Arab Saudi. Alhamdulillah dengan berkat doa ibu bapaknya dapat dia boleh jadi imam sekali di Masjid Nabawi, Ustaz. Maknanya bukan calang-calang, maknanya doa ibu bapa ni penting terhadap anak-anak. Sekiranya kalau dia berminat, apa sahaja kita doakan semoga dia jadi seorang imam, seorang pilot, apa sahaja Allah Ta'ala akan makbul suatu hari nanti. Maka Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dengan barakah doa keluarganya dapat menjadi imam di Masjid Nabawi. Salat tarawih sekali lah. Kalau bagi saya, sekali pun boleh jadi imam di Masjid Nabawi, satu kemuliaan bagi kita, Ustaz. Betul. Itu peluang yang luar biasa. Bayangkan kita dalam rumah Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu ada bersama dengan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Baiklah, sebenarnya bila kita berdoa wajana lil muttaqina imama, imam orang bertakwa, kalau di Masjid Nabawi itu subhanallah Ustaz ya. Peluang yang luar biasa. Peluang luar Al-Quran, biasa. Ustaz, Berkat doa daripada ayah ibu, Ustaz ya. Itu pelajaran yang boleh kita ambil pada tuan-tuan yang sedang menonton sekarang di atas talian ataupun yang berada di depan kaca TV. Sambil kita mengikuti ini, banyakkan kita berdoa ya, ataupun habis program nanti pun berdoa, menunggu buka puasa, waktu sahur, banyak berdoa untuk anak kita, kerana doa ini adalah satu senjata bagi orang yang beriman, bagi Muslim, di mana itulah senjata paling ampuh untuk kita mendapat dan berjuang sebenar-benarnya untuk masuk ke syurga bersama keluarga kita. Masya-Allah. Dan pada hari ini kita akan melihat juga doa. Doa juga bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, dan doa itu menjadi kenangan indah kepada ahli keluarganya satu, menjadi kenangan indah kepada umat Islam sampai zaman ini, sampailah kepada Syekh Abdul Karim. Nanti nak cerita sikit tadi bila borak-borak, rupanya ada kenangan indah bagi kita semua kerana doa Nabi Ibrahim. Jadi mari sama-sama kita buka kepada muka surat yang ke-19 pada ayat yang ke-126 hingga 129. Kita baca dahulu bersama dengan Syekh Abdul Karim untuk ayat 126 hingga 129, dan kemudian kita akan lihat apakah intipatinya, bagaimana doa seorang ayah, usaha seorang ayah dengan izin Allah boleh mencipta kenangan terindah, bukan sekadar untuk diri sendiri tetapi untuk anak, keluarga, zuriat, sampailah kepada kita yang saya ni datang daripada Malaysia ya Ustaz ya, pengalaman jauh daripada pelbagai tempat, dan akhirnya kenangan yang indah itu rupanya berada di tempat Nabi Ibrahim berdoa. Mari kita sama-sama dipimpin oleh Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار
وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada surah Al-Baqarah ayat 126 hingga 129 sebentar tadi bercerita tentang Nabi Ibrahim, ya, menyatakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, ya, ayah kepada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi berdoa, barakahnya itu luas ustaznya. Ya. Dalam ayat ini dinyatakan doanya, jadikanlah negeri ini Mekah. Mekah itu sebagai negeri yang aman dan kurniakanlah, berilah rezeki kepada penduduknya minas thamarat, ya, daripada pelbagai buah-buahan yang daripada bagi orang-orang beriman ini, yang kepada orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Dan katanya siapa yang kufur maka dia akan hidup sampai satu masa tetapi akhirnya diazab, tetapi bagi orang yang beriman terus mendapat nikmat yang besar. Inilah doa pertama ataupun salah satu doa daripada Nabi Ibrahim. Sebenarnya Ustaz, kalau kita tengok ada surah Ibrahim. Ya, surah Ibrahim ni turun lebih awal di Mekah, dan ada juga doa Nabi Ibrahim untuk jadikan al-balad, ya, iaitu negeri ini sebagai tempat yang sejahtera, tidak ada berhala. Itu doa dalam surah Ibrahim. Tetapi maksudnya bila surah Al-Baqarah ini turun kemudian turun di Madinah, ada lagi cerita Nabi Ibrahim, dan balada ini maksudnya bukannya Madinah, ini adalah di Mekah. Allah bawakan sudut berbeza pada surah Ibrahim ataupun surah Baqarah ini kerana surah ini adalah modul melatih kepimpinan kepada Nabi di Madinah. Dan salah satu contoh teladan pimpinan itu siapa? Nabi Ibrahim. Dan kita, tuan-tuan sekalian, sebagai ayah, kita menjadi pemimpin keluarga. Inilah modul pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, pemimpin ayah di luar rumah. Bahawa sebenarnya salah satu cara untuk kita berjaya menjadi pemimpin dalam rumah, dua rumah, banyakkan berdoa. Kerana doa itulah, kalau kita lihat kepada pengalaman ustaz, ya, ustaz di Mekah, ustaz, ya, lahir di Mekah, ayah ustaz, mak ustaz asal orang sini. Sebenarnya asal daripada Fatani. Ya, Melayu Fatani. Dan ustaz lahir di sana. Kemudian pengalaman ustaz di sana macam mana ustaz? Bila tengok pada ayat ini sudah tentu ustaz terimbau kenangan indah di Mekah itu. Bagaimana ustaz? Ya. Sebenarnya pengalaman saya di Makkahul Mukarramah di usia kecil, sejak lahir dan sampai umur 8 tahun 9 tahun, yang saya ingat berkat doa Nabi Ibrahim ni segala makanan orang Melayu ada ustaz. Semua ada, ya. Ya, nak makan durian, rambutan, petai, apa sahaja menu orang utara ataupun orang Nusantara ni daripada kalangan Indonesia. Ada juga daripada Pakistan, Afrika, makanan Afrika pun ada, makanan orang Pakistan pun ada, makanan segala pemakanan ada di sana. Walaupun tak subur tapi pokok pun tak ada, tapi ada istimewa yang masing-masing punya pemakanan masing-masing. Contohnya kita orang Melayu, durian, dokong, semua ada ustaz. Semua dah ada. Jadi mana dia berhasil berkat daripada Nabi, doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Masya Allah, itu adalah bukti doa ini barakahnya membina kenangan terindah itu. Satu untuk si anak tadi itu, ya, maksudnya Nabi Ismail, Hajar ada pengalaman indah di sana, walaupun di satu wadi, di satu lembah, bighairi zar'in, tidak ada tanaman, tetapi ada kenangan indah bagi mereka. Sudah tentunya bila sampai ke syurga lagi indahlah pengorbanan mereka. Mereka berdoa satu, kemudian pada ayat yang ke-127 itu Nabi Ibrahim ada projek. Apa projeknya? Untuk meningkatkan ataupun mendirikan qawaid dasar kepada Baitul Haram, ya, kepada Kaabah itu bersama siapa? Dengan si anak. Bersama si anak, bukan Nabi Ibrahim buat seorang, tetapi bersama anaknya. Dan di hujung projek tersebut, doa ini, sekali lagi doa. Seorang pemimpin kalau dah siap satu projek, kena berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah, tolonglah terima. Betapa merendah dirinya Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin bersama anak. Dan beliau berdoa Rabbana, bukannya Rabbi, nak menunjukkan bahawa diajar juga pada anak, jangan sombong. Kita dah siap projek, kita berjaya belajar, kita berjaya buat sesuatu di tempat kerja, di rumah, buat kerja rumah sekarang. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna. Ya, sesungguhnya-Mu ya Allah amat mendengar, amat mengetahui. Pasal nak membina perkara ini, buat projek untuk agama ini ada keperitan dan kepayahan. Ayah-ayah jadi imam, projek imam di rumah pada PKP ini bukan mudah, ya, bukan mudah kerana kita kena tengok balik bacaan, kena bersedia awal, makan kena segerakan, ya, sudah buka jangan lama-lama pula, jangan terlebih. Semua itu ada kepayahan, tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui kepayahan ayah-ayah yang sedang menonton sekarang. Moga-moga kita selalu doa, innaka antas samiul alim. Allah tahu, Allah dengar, dan Allah tahu. Kalau ayah dengar anaknya dipukul ataupun ada kepayahan, ayah dengar sahaja, ayah tidak akan duduk diam. Itu ayah. Tetapi ini sekarang ini adalah Allah yang mencipta ayah dan anak. Bila tahu bahawa kita ada kepayahan memimpin keluarga, ada kepayahan untuk bersama keluarga, Allah tidak akan duduk diam. Allah pasti bantu, pasti akan memberi perhatian kepada kita. Dalam ayat seterusnya, Rabbana waj'alna muslimain. Doa Nabi Ibrahim seterusnya minta jadikan kepada keluarganya, kepada zuriatnya itu muslimah. Ya, menjadi muslim yang menyerah diri kepada Allah, dan kemudian diminta tunjukkan cara mengerjakan haji. Ya. Jadi tuan-tuan, rukun Islam yang kelima, tanda keislaman kita ialah menunaikan haji. Itu penting. Ya, itu penting kerana di situ ada innaka antat tawwabur rahim. Itu peluang untuk kita bertaubat. Kadang-kadang Ustaz, ya, mungkin kita dah sibuk bekerja apa sebagainya, ya. Kalau katakan dapat peluang pergi ke Mekah, itu umrah ataupun haj, pengalaman yang indah Ustaz, ya. Betul. Ya, Ustaz di sana berapa kali haj dan umrah di sana? Umrah banyak kali lah, ya. Alhamdulillah 10-11 kali macam tu lah haji. Haji, Masya Allah, ya. Okay. Jadi orang kampung, kalau katakan, ataupun orang bandar pun, tapi kalau dapat peluang sekali melihat Kaabah itu Ustaz, ya, itu kenangan terindah. Subhanallah. Dan subhanallah, itulah projek anak beranak, ya, inspirasi daripada Allah, bukan sekadar untuk keluarga itu, tapi untuk keluarga-keluarga lain. Kita boleh ambil pelajaran di situ bahawa kalau kita nak bertaubat, kena banyak bersama keluarga kita buat projek-projek yang memperjuangkan agama dalam kekuatan masing-masing. Dan pada ayat yang ke-129, itu lebih menarik. Kerana Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, bangkitkanlah daripada kalangan mereka Rasul yang ada 3 peranan. Yang pertama tilawah, yang kedua ialah taklim, dan yang ketiga adalah tazkiyah. Tilawah Al-Quran itu yang kita buat sebentar tadi Ustaz, ya. Maksudnya Ustaz yang lahir di Mekah, ayah daripada Nusantara, boleh baca Al-Quran, dan ini adalah amazing. Ini adalah suatu yang amat menakjubkan, pasal mana ada kitab yang paling banyak dibaca oleh orang yang bukan pandai bahasa Arab pun macam saya. Ya Ustaz, ya. Itu adalah doa Nabi Ibrahim, dan buktinya ialah bulan ini, bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran, kerana Nabi Ibrahim minta bangunkan Rasul, bangkitkan Rasul, tilawah ayat Allah, ajarkan kitab dan hikmah, dan bersihkan.
Cuma Allah menjawab dalam surah Al-Jumu'ah dalam urutan yang berbeza. Urutannya tilawah, kemudian tazkiyah dahulu, kemudian baru ta'lim. Pasal lagi kita bersihkan diri, tuan-tuan yang berada dekat rumah, ibu-ibu yang menemankan, lagi kita bersihkan diri kita dengan tilawah, kesannya apa? Nanti Allah tambahkan lagi ilmu kita. Itulah yang berlaku kepada Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Bila selalu diberi rahmat oleh Allah, maka Allah tambahkan lagi ilmu. Ya, bukannya cari ilmu baru dapat rahmah. Cari rahmah dahulu. Insya-Allah adik-adik yang sedang belajar, gunakan peluang puasa, sembahyang malam, tarawih, minta rahmah daripada Allah, nanti belajar akan jadi lebih mudah lagi insya-Allah. Di hujung itu innaka antal azizul hakim. Allah ini Maha Perkasa, pasti menang. Allah ini Maha Bijaksana, semuanya sudah tersusun. Kita kembali kepada Allah, pasti pemimpin yang mengikut kepada formula ini pasti menang, pasti akan berhikmah dalam membawa keluarga kita ke syurga. Jadi Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsi sekali lagi bacaan daripada ayat yang ke 129, kerana ini memori indah juga untuk kita berada pada bulan Ramadan tahun ini. Sila Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallahul Azim. Dengan bacaan ini, ayah-ayah, semua ibu, anak, adik-adik yang ada akan ingat bahawa kita dapat baca Quran ini doa daripada seorang Nabi Ibrahim. Kalau boleh, itulah kenangan terindah kita bersama dengan Nabi Ibrahim. Maka bagi ayah yang ada, teruskan berdoa, ya, agar apa? Agar kita dapat membina lebih banyak lagi kenangan terindah untuk anak, untuk generasi akan datang. Barakah daripada doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sebentar, kita bertemu kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah-ayah, ibu-ibu dan juga adik-adik yang setia dalam majlis ayah pada hari ini. Kita melihat sebentar tadi panduan daripada surah Al-Baqarah. Kita melihat kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, sudah tentu bersama dengan ibundanya iaitu Hajar, dalam membina kenangan terindah. Mereka ada projek yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membincangkan, mendoakan agar generasi seterusnya adalah generasi yang sentiasa dipandu oleh seorang rasul yang memandu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita ingin mendengar pesan ulama. Kita bersama dengan Ustaz Zul Ramli M Razali, Timbalan Pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat bersama dengan Ustaz pada hari ini untuk mendengar pesan untuk ayah-ayah macam saya lah Ustaz, ya. Nak dengar pesanan Ustaz, kalau boleh beri taujihat apakah pesan agar ayah macam saya yang banyak kelemahan ini, ya, untuk buat sesuatu, ambil panduan daripada Quran dan Sunnah ini agar kenangan terindah itu satu untuk diri tapi juga untuk anak saya Ustaz. Ada 6 orang, ada 6 orang, ya. Dan kenangan terindah untuk keluarga, untuk terus sampai ke syurga. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz, ya, Al-Fadhil Ustaz Syed kita yang tadi bacaannya Masya Allah, dan juga kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Tuan yang sangat saya kira sesuai dan tepat untuk kita jadikan waktu yang mustajab sebelum berbuka puasa ni sebagai habuan bagi ruh kita semua, ya. Baik, Alhamdulillah semua yang saya kasih sekalian, penonton yang bersama-sama rancangan kita ini. Saya
bila bermula daripada salam diberi oleh Ustaz Tuan Fazrul sebentar tadi, dan kita mulakan dengan suratul Fatihah. Kita faham bahawa dalam suratul Fatihah kita memohon doa kepada Allah agar Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita hidayah. Ulamakan bahawa Allah mensyarahkan makna hidayah dalam surah Al-Baqarah yang sekarang kita sedang membacakan. Dan topik ibu bapaan ataupun kebapaan dan anak ini adalah satu yang alhamdulillah diangkat, sehingga kita nampak bahawa kalaulah kita memahami bahawa ayat-ayat yang kita bacakan tadi adalah syarah kepada makna hidayah, sebab manusia yang tak mendapat hidayah ialah golongan yang kita tahu dalam Baqarah kata orang kafir, ya, kita tahu pada orang munafik. Dan yang paling menakutkan Allah cerita lebih banyak terhadap orang mendapat hidayah dan tak dapat hidayah adalah orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini kita tahu mereka itu sangat dan dengki kepada Nabi. Lantas kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berfikir jauh lebih kepada bukan sekadar ayah-ayah Nabi mereka, tetapi ayah kepada semua Nabi yang kita sebutkan sebagai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan sebab itu Allah mengangkat, sebab Allah akan padankan tentang bagaimana Kaabah itu akan nanti menjadi tempat hadap wajah seluruh orang-orang beriman, tidak lagi kepada tempat-tempat yang selain daripada Kaabah, insya-Allah. Jadi sehinggalah sebab itu akhir sekali bacaan Al-Fadhil Ustaz tadi landing kepada tentang Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Ya, Allah akan utuskan kepada kami, kita semua seorang rasul. Dan dia merujuk kepada zuriat yang bersambung-sambung kepada pembina Kaabah yang sangat mulia. Jadi bila kita bawa ke dalam diri kita, ya, secara isyari ke dalam diri kita, kita dapati bahawa kenangan yang terindah bahawa Nabi Allah Ibrahim berjaya membentuk satu yang sangat istimewa dalam diri anaknya, sehingga anaknya membentuk sesuatu kenangan yang sangat indah terhadap ayahnya, dan kemudian turun menurun hatta sampai kepada kita. Semua yang saya kasih sekalian, saya suka apa yang dikatakan oleh para ulama apabila mereka membincangkan kenapakah Nabi Allah Ismail yang Allah sebut namanya dengan jelas, ya. Nabi Allah Ismail yang kita tahu bahawa anak ini dan isteri yang namanya Siti Hajar mencapai satu kenangan yang kita tak tahu bagaimana nak gambarkan. Tak sanggup ditinggalkan hanya mereka berdua di wadi yang tadi Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul sebutkan, wadi yang tak punya apa-apa pun. Baik, kenapa tiba-tiba isteri ini menjadi sangat baik? Kenapa anak ini menjadi sangat baik? Kenapa anak menjadi baik sangat kepada ayah? Kalau kita lihat apa kunci yang mungkin kita nak bina keluarga kita, ayah-ayah yang berada pada ketika ini, mak-mak yang berada dalam, yang sedang melihat anak-anak tadi, ada yang 6 orang macam Ustaz Tuan Fazrul, ya, ada yang lebih ramai lagi, ya. Ini semua yang saya kasih sekalian, ya. Bagaimana kita berjaya menjadi ayah yang terbaik, ibu yang terbaik. Ada satu perkataan yang sangat masyhur, ya. Walaupun para muhaddis membincangkan, maka saya nak meletakkannya pada perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, menyatakan bahawa birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Rupanya kenapa Nabi Ismail tatkala datang waktu dia tu nak diperintah untuk disembelih. Cuba bayang seorang anak yang masih awal usia nak memahami tentang wahyu dan kenabian. Tetapi kenapa Allah campakkan anak-anak menjadi baik kepada ayah-ayah? Kenapa anak kita akan jadi baik? Sebab ingat, kita selalu berfikir untuk merubah manusia. Kita rasa kita ada kuasa nak ubah manusia. Kita rasa dengan duit kita yang kita besarkan anak kita, apa saja yang kita cakap, anak kita akan patuh. Tapi ketahuilah wahai ayah macam saya, wahai ibu semua, bahawa kita tak pernah boleh merubah manusia. Yang boleh merubah manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana cara Allah jadikan sampai kita mampu merubah, ataupun bagaimana Allah boleh merubah? Kenapa Nabi Ismail itu kesimpulan, kenapa anak jadi baik sangat kepada ayah? Pada satu kisah yang sangat,
Ya, kita hari ni bukan payah ekstrim sangat pun Ustaz kan. Kadang-kadang suruh menyapu je pun, suruh basuh pinggan je pun dah tarik muka dah. Ya. Kalau belanja pizza senyum meleret, tetapi kalau itu tugasan, Masya Allah, kita masa musim PKP minta lebih-lebih sikit untuk buat study. Dan saya bercakap tentang semua level Ustaz kan. Sebab kita tahu ayah akan tetap jadi ayah walaupun anaknya dah berumur 50 tahun kalau dia masih hidup. Anaknya tetap ada hubungan. Soalannya adalah, kenapa seorang anak pada pentah yang sangat ekstrim tetapi menyebut kepada ayahnya, ya abatif al. Dan kita tahu, saya biasa dengar apa yang disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul ya, dalam banyak syarahan-syarahannya. Kenapa seorang anak berjaya menyebut, ya, kalau saya nak bawa dalam bahasa Melayu Ustaz kan, kalau kita lah, sebab orang Melayu ni dia tak ada kalau ayah, dia ayati macam tu. Dia tetap ayah, kalau papa ke, kalau daddy ke, ya kan? Dia tak ada daddy T, ya. Jadi orang Melayu kalau kita nak terjemahkan kepada bahasa abadi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab boleh jadi abi. Ya, mereka juga dalam bahasa pasalnya abuya, ya. Tetapi kenapa kita dapati bahawa Allah merakamkan dengan begitu detail perkataan yang keluar daripada anak. Sekarang tengok anak kita 6 orang, 7 orang, 8 orang, 2 orang, 3 orang itu. Bagaimana mereka sepatut, ya? Apa rahsianya kata ulama, ya? Yang mungkin kita boleh renung pada petang ini, kenapa keluar perkataan abati daripada mulut ketika entah untuk disembelih. Semua yang dikasih sekalian, ya, sangat mengejutkan kita. Benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar sebentar, yang akan kita katakan sebentar tadi, yang kita akan sebutkan kepada kita semua, bagaimana rupanya seorang ayah dia menjadi baik dan berjaya merubah ataupun berjaya mempengaruhi hati baik anak-anaknya dengan cara ketika dia menjadi anak, maka dia buat baik kepada ibu dan ayah. Tadi saya katakan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum adalah satu kalimat yang perlu ditulis dalam tinta yang terbuat daripada emas yang paling tulen yang patut dipegang oleh kita. Kalau kita nak buat baik, kalau kita nak anak kita baik kepada kita. Kalau kita nak abati, saya nak sebut tadi sebenarnya adalah abati ni macam ni lah, ya. Orang Melayu dia punya bahasa banyak pada intonasi. Bahasa Arab pada mungkin perkataan abati itu menunjukkan dia dalam keadaan manja pada kita. Kita kalau manja mungkin pada intonasi. Ya, katalah anak kita, ya Ustaz, tiba-tiba nak beli handphone contohnya, nak dapat hadiah. Maka cara dia cakap macam mana? Mesti intonasinya ayah. Maka itulah abati. Ya. Tapi ketika kita suruh dia buat kerja rumah, dia akan jawab, ya ayah. Takkan kata, ya ayah, sebab manjanya hilang. Tetapi ketika diperintah untuk disembelih, Nabi Ismail menggunakan perkataan paling manja. Sekira-kira seorang ayah bukan senang nak bagi arahan yang anak tersebut tunduk dan patuh. Ya? Bagaimana prinsip membina membina atau mencipta, kita kata, kenangan terindah yang ada pada seorang ayah dengan anak. Itu punya jawapan para ulama yang marilah kita semua renung, semua yang dikasih sekalian, dikata apa dia. Kerana itulah ketika Nabi Allah Ibrahim bercakap dengan ayahnya Azar, ya, dan kalimat yang digunakan Allah oleh Nabi Allah Ibrahim, walaupun dia tidak suka apa yang dilakukan oleh ayah yang menjaganya, ya, tetapi dia menjaga akhlak dan adabnya sebagai seorang anak. Tak pernah Nabi Allah Ibrahim bercakap Azar yang ketika itu mengukir berhala dan minta Ibrahim menyampaikan berhala itu kepada orang lain atau orang yang nak minta order daripada berhalanya. Tetapi perkataan yang sentiasa keluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim adalah ya abadi, ya abadi, ya abadi. Dalam keadaan yang paling manja seorang anak. Jadi kesimpulannya semua yang saya kasih sekalian, rupa-rupanya kalau kita nak anak kita baik, maka jadilah baik kepada mak dan ayah kita. Kalau kita nak anak kita ingat, maka ingatlah kepada mak dan ayah kita. Ya, tadi dibacakan dan disyarahkan oleh Ustaz Tuan Fazrul sebentar tadi membawa kita dan berulang kali bagaimana doa seorang ayah, bagaimana seorang ayah sebenarnya doa terbit daripada
hati dulu menjadi anak yang sangat baik. Maka marilah semua yang dikasih sekalian, kita muhasabah di bulan Ramadan, bagaimana hubungan kita dengan ayah kita, bagaimana hubungan dengan ibu kita. Dan kalau ini kita dapat hayati benar-benar, saya sentiasa teringat bila saya bercakap di sini ya, saya sentiasa kagum seorang ayah yang pertama dilahirkan. Sebab dengan kenang menyebabkan merasa ucap terima kasih. Dan bila kita masih syukur pada Allah dan kita cuba nak buat yang terbaik pada mereka, sama ada mereka masih hidup atau telah pun meninggal dunia. Bayang ya, seorang ayah yang saya pernah lihat berjalan memikul di belakangnya satu bungkusan penuh yang dibawa daripada kampung. Semata anak dia di universiti pada masa itu, ni cerita lama ni, yang saya ziarah kawan di sebuah universiti di Malaysia. Daripada pagar ke kolej, perjalanan cukup berpeluh. Tapi cuba bayang, ayah pikul di dalam bumi tersebut, bawa daripada kampung buah-buahan tadi. Semua yang saya kasih sekalian, ketika saya bercakap dalam keadaan dia perlu, dia kata apa, dia datang sebab anaknya kirim surat bagi tahu kena ada sejumlah sekian-sekian yang dia kena bawa sebagai yuran anak dia belajar. Dan pada saat itu dia kata apa dia jual apa saja barang yang ada untuk supaya nanti anak dia dapat sambung belajar tanpa perlu risau yang tak ada duit. Saya pinjam pada beberapa orang, saya jual beberapa barang untuk pastikan anak saya dapat belajar. Dia bercerita dengan begitu naif, nak bagi tahu betapa bangganya pada anaknya yang sedang berada di universiti. Tapi saya masih ingat Ustaz, dia tunjuk ada satu nota pada surat ni, dulu bukan ada SMS macam sekarang. Dia tunjuk satu catatan anak dia, dan dia tak pasti adakah dia kena bawa duit itu sekarang atau nanti. Dan dia menyebut perkataan yang sampai sekarang saya masih ingat, perkataan si ayah yang berpeluh tubuhnya, lencun bajunya, dalam keadaan tak tunjuk pun rasa malu memikul barangan daripada kampung nak bawa bagi anaknya supaya anaknya gembira. Dia kata, Ustaz, kalau nanti saya jumpa anak saya nanti di kolej dan anak saya bagi tahu bahawa jumlah ini perlu sekarang, saya tak akan balik ke kampung. Saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Saya nak buang semua perasaan malu saya. Dan saya akan duduk di tepi jalan. Dan saya akan mengemis pada ketika itu. Saya minta saya dapat satu jumlah. Dan cukup jumlah saya hantar pada anak, baru saya boleh balik kampung. Saya terdiam pada ketika itu sehingga saya faham, Masya Allah, cinta kasih sayang ayah kita kepada kita, kita tak mampu nak gambarkan dengan perkataan. Dan mungkin kita buat baik pada anak kita sekarang, belum mampu sebenarnya membalas kebaikan ayah kita kepada kita. Jadi Ustaz, saya kira sesuai sangat dalam keadaan ayat-ayat dalam bentuk doa-doa yang dibacakan, yang sebentar tadi dibacakan, dan kita sama mengulang-ulang. Dan tahulah kita, kalaulah ayat ini penjelasan tentang akan datangnya seorang Nabi, dan Nabi ini adalah penghulu segala Nabi, dan kemudian nak menunjuk bahawa Kaabah itu akan menjadi Kaabah ikutan seluruh manusia, yang tidak akan lagi perlu untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan kemudian menjadikan kita ummatan wasata. Rupanya dalam skrip menjadi umat yang wasata itu, mesti ada skrip rumah tangga yang bahagia, anak yang tahu menghargai jasa ayah-ayah dan ibu. Dan saat itu, inilah kesimpulan yang patutnya kita bina, Ustaz, terutamanya di bulan Ramadan ini. Maka marilah tanya, sejauh mana kita mendoakan sebenar-benarnya pada mak dan ayah kita, sejauh mana kita benar-benar telah memberikan rasa prihatin kepada mereka, sejauh mana kita ambil berat. Dan inilah persoalan Ustaz yang saya kira kalau ini kita dapat buat, insya-Allah kita sedang menyediakan keluarga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zuramli M. Razali, Timbalan Pengurusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, Ustaz, atas pesan ulama untuk kita ambil buah bicara sebentar tadi yang amat-amat bermakna. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ustaz Zur Ramli sebentar tadi bercerita tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bagaimana kekuatan doa dan kesungguhan, dan kita nampak sebentar tadi dengan keperitan Nabi Ibrahim untuk terus berjuang, maka itu juga
keperitan beliau bersama dengan ayahnya Azar, ya abati, ya abati, ya abati, ya abati 4 kali dalam surah Maryam. Rupanya ia diterjemahkan, Allah anugerahkan anak yang bercakap ya abati ketika perintah Allah untuk disembelih dalam surah As-Saffat itu disampaikan kepada si anak. Inilah pelajaran dan inilah perkara yang boleh kita ambil tuan-tuan, paling kurang 3 perkara daripada perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama ialah untuk kita bina syurga di rumah. Ayah perlu selalu membuat projek bersama anak isteri untuk manfaat ummah, walaupun mungkin perit, mungkin sukar, tetapi inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim sebentar tadi. Yang pertama. Yang kedua, ayah mendoakan anak dan juga isteri dan juga keluarga menjadi Muslim sampai ke syurga, ditunjukkan manasik jalan untuk melengkapkan agama ini dengan haji dan sentiasa bertaubat. Yang kedua. Dan yang ketiga ialah untuk kita berjuang masuk syurga sekeluarga, kita perlu menyiapkan sistem agar ahli keluarga kita terus bersama Al-Quran sebagaimana pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim agar dibangkitkan Rasul yang tilawah, yang taklim, yang melaksanakan tazkiyah dengan Al-Quran yang kita dapat pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, untuk kita dapat perkara ini, doa penting. Untuk kita dapat perkara ini, kita selalu ingat bahawa ada keperitan tetapi Allah akan membantu kita. Jom kita berdoa. Kita persilakan Ustaz Abdul Karim untuk memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا ما تبقى من شهر رمضان. ارزقنا على تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa yang kita bacakan sebentar tadi. Allah menjadikan rezekikan kita untuk dapat tilawah Al-Quran sebagaimana pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim sebentar tadi. Dan sudah pastinya tuan-tuan, sebagaimana pesan daripada Ustaz Zul Ramli sebentar tadi, anak kita ada kaitan dengan apa yang kita buat kepada ibu ayah kita. Inilah ruang untuk kita sama-sama berbuat baik, ya, untuk lebih merapatkan diri dan membaiki bersama dengan ibu ayah, sama ada yang masih hidup ataupun kita doakan ada peluang untuk kita berbuat lebih banyak lagi kebaikan walaupun mereka sudah pergi. Dan dalam masa yang sama kita dapat kesedaran ini adalah kerana kita dapat Al-Quran. Dapat Al-Quran, kemanisan Al-Quran inilah yang kita ingin kongsi-kongsikan, ya, dalam satu program khas yang kita anjurkan pada 13 Mei nanti, World Quran Hour. Ini adalah program untuk sama-sama kita mewar-warkan, memberitahu kepada segenap dunia bahawa Al-Quran adalah satu mukjizat yang masih kekal, yang didoakan oleh bapa kepada kemanusiaan, iaitu selain daripada Nabi Adam, iaitu Nabi Ibrahim, sebagaimana yang kita belajar, yang kita baca sebentar tadi. Dan dalam masa yang sama, bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, ya, ruang, mungkin ingin berwakaf, ya, kepada pusat kesihatan dan juga hospital seluruh negara, sama ada untuk diri ataupun wakaf itu untuk ibu ayah, untuk ahli keluarga, agar kita terus membuat projek
projek untuk ummah agar ummah ini mendapat kenangan terindah daripada setiap ringgit yang tuan-tuan wakafkan nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita berada di penghujung majlis ayah. Ulangan akan berlaku ataupun ada di Astro Oasis pada jam 10.30, 10.30. Dan tuan-tuan boleh ikuti ulangan juga di TV Al-Hijrah pada jam 4.30. Dan juga boleh menonton di platform digital Sinar Harian. Boleh ya tuan-tuan, bila-bila masa saja, bukan 10.30, bukan 4.30 di TV, di platform digital Sinar Harian, bila-bila masa untuk menyemak kembali bagaimana senarai semak daripada Al-Quran dalam program kita Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.